Bismillah. Tak ada ni. Kita guna ni boleh? Sekejap. Haji mati. Haji matikan aircon tu. Okey. Boleh ada dia. Apa dah? Boleh. Ni boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Yang saya hormati Tuan Imam Barisan AJK Surau Al-Ittifaq dan juga tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini insya-Allah kita nak bincang mengenai dengan ada 4 solat yang wajib. Ada 4 solat yang wajib untuk imam niat sebagai imam. Sebelum kita masuk dalam bab beberapa situasi yang imam wajib niat imam, kita sambung sikit mengenai dengan yang sebelum ini. Dalil menutup aurat daripada bahagian bawah, daripada bahagian atas dan juga bahagian tepi, yang kita bincangkan pada minggu yang lalu mengenai dengan telekung perempuan yang semayang bila mana tak menutup aurat dengan sempurna. Maksud tak menutup aurat ini, telekungnya besar, labuh seperti telekung orang Melayu kita, kemudian dalamnya tidak memakai pakaian yang menutup aurat dengan sempurna. Dalam mazhab Syafi'i ini dibenarkan seseorang dibenarkan terbuka aurat daripada bawah, tidak bahagian tepi, tidak bahagian atas. Maksud bahagian tepi, bahagian atas adalah collar kita bahagian atas. Bila mana kita tak kancing baju dengan sebaiknya, boleh nampak, bukan ada orang lihat, tak ada orang lihat pun tak apa, yang penting boleh nampak, maka batal semayang kita. Ataupun bahagian tepi, kalau lengan terlampau besar sampai tembus ke bahagian pusat, nampak, kalau angkat takbir tu nampak lubang, ataupun ada koyak di bahagian tepi, maka nampak sampai ke pusat. Itu perkara yang tidak dimaafkan dalam mazhab Syafi'i kita. Walaupun ada satu pandangan, tapi pandangan tersebut dipanggil pandangan yang marjuh, pandangan yang tidak kuat. Yang dimaafkan hanya di bahagian bawah, bukan bawah telekung, bukan bawah baju. Bawah tersebut bawah kain atau bawah seluar. Kalau kita sujud, orang belakang kita nampak sampai ke lutut kita, tidak jadi masalah. Semalam ada satu masjid, saya solat fardu asar. Lepas imam beri salam, satu imam ni bertengkar dengan makmum. Bertengkar sejurus lepas beri salam. Mana imam tengah wirid, imam nombor 1 dia sedang bertengkar dengan makmum. Saya melihat apa yang bertengkar ni terlampau kuat, sampai bawa keluar daripada masjid. Sampai keluar pada masjid, imam nombor 1. Dan juga ada satu jemaah yang tua lah, bukan surau, masjid yang berhampiran dengan kawasan kita lah. Saya tak perlu mention masjid mana. Cuma bila mana diberitahu sebab apa berlaku pergaduhan ini, imam tu bagi tahu saya, dia kata makmum tak berpuas hati, imam tak pakai jubah. Tak pakai jubah ketika semayang. Sebab apa tak pakai jubah? Bila pakai kain, pakai baju Melayu, pakai kurta, makmum tu kata nampak aurat laki-laki, nampak aurat dekat dalam tu, nampak aurat lah, peha semua nampak, sembahyang tak sah. Itu yang menyebabkan pergaduhan. Sejurus lepas imam beri salam sembahyang, ketika imam sedang wirid tu, imam nombor 1 dia bergaduh lah dengan makmum. Jadi sebenarnya aurat ini, aurat yang wajib ditutup, ada syarat untuk sah sembahyang, suci pakaian
tempat nak semayang tu badan kita suci daripada najis. Yang kedua pakaian kita hendaklah tebal. Maksud tebal tak nipis. Nipisnya sehingga menampak aurat bahagian dalam. Maksud nampak aurat bahagian dalam ni, maksudnya kain tu nipis. Tapi kalau tuan-tuan kain yang biasa, tapi bila duduk bawah cahaya lampu, maka dia nampak dalam. Ialah bila imam semayang, dia pakai kain lah warna putih. Kain tu tebal, cuma bila duduk bawah cahaya lampu dia akan nampaklah peha, nampak dalam. Maka itu tidak membatalkan semayang sebab kain tu tebal. Dia duduk bawah lampu, itu yang nampak. Kalau duduk depan sliding ni pun, kalau ada cahaya matahari nampak juga. Itu tidak membatalkan semayang sebab kain dia masih dikira tebal. Cuma bila mana berlaku pergaduhan seperti itu, kita tahu di antara jemaah kita ni ada jemaah yang faham, ada jemaah yang kurang faham. Bila imam melenting, jadi akan sedikit merosakkan reputasi imam tu lah. Sebab Saidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah satu kali sedang meeting ni di antara orang-orang kuat dia lah. Pada ketika itu Al-Hur bin Qais dia antara orang yang tersohor, orang yang menghafal Quran dan juga orang yang disegani oleh khalifah pada ketika itu, Saidina Umar ibn al-Khattab. Maka pakcik kepada Hur bin Qais ni, dia minta recommendation daripada Al-Hur bin Qais. Pakcik dia yang bernama Uyainah bin Hisin, dia kata, boleh tak Hur bin Qais, kamu ni minta kepada Saidina Umar untuk aku duduk sekali dalam meeting tu. Untuk aku duduk sekali dalam meeting. Maka Al-Hur bin Qais, disebabkan dia disegani oleh Saidina Umar, dia bagi tahu pakcik dia yang bernama Uyainah bin Hisin, dia nak masuk duduk sekali dalam meeting. Saidina Umar kata, silakan, boleh, silakan masuk. Bila masuk dah diberi peluang, dia kritik Saidina Umar. Dia kata, ma tu'tinal jazal wala yaqdi bainana bil adl, kamu tak sempurnakan hak kami, kamu tidak berlaku adil dalam membuat sesuatu keputusan. Saidina Umar melenting, dia nak hunus pedang, dia nak bunuh orang tu. Kemudian Al-Hur bin Qais ini, dia bacakan satu ayat Quran, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin, kamu suruhlah perkara yang baik, khuzil afwa, kamu maafkanlah manusia, dan suruhlah perkara yang baik, dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Saidina Umar faham maksud ayat ni, terus dia tak jadi, batalkan niat dia untuk bunuh orang tersebut. Ini menunjukkan bila mana kita faham isi kandungan Quran, faham ujian-ujian yang berlaku dalam kehidupan kita, kita tak akan layan. Sebab Quran sebut wa'arid 'anil jahilin, orang-orang yang jahil. Dia kata semayang imam tak sah, semayang ni tak sah. Tak apa, kita diam je. Sekadar mana kita boleh bagi tahu, dia terima, kita terima. Tapi imam tu dia melenting juga. Dia kata, lepas ni saya jadi imam, jangan ikut jemaah saya, jangan jadi makmum saya. Jadi bagi saya biarlah. Orang tua-tua, mungkin 60, saya rasa 60 lebih lah, dekat-dekat nak 70 dah, sudah tua dah, uban semua putih. Tapi bagi saya, diam je lah. Wa'arid 'anil jahilin, orang yang tidak faham, kita diam. Tak perlu kita melenting sekali. Bila kita melenting sekali, saya ketika tu ada sekali sedang wirid, saya tengok semua jemaah sedang wirid, melihat pertengkaran tu kuat. Lepas imam beri salam, terus bertengkar. Disebabkan apa? Imam tak pakai jubah, itu je. Jadi kita tak perlu perbesarkan perkara-perkara yang kecil. Bila kita besarkan perkara yang kecil, nampak sangatlah. Kita ambil cakna benda-benda yang tidak penting, benda yang remeh-temeh. Kalau satu soft kata semayang imam tak sah, itu mungkinlah. Kalau seorang aja orang tua, kita biarkanlah. Sama juga bila imam, mungkin seorang tu beri teguran kepada imam, bacaan Fatihah dia salah, jadi kita hanya terima je lah. Tapi kita tanya jemaah lain. Kalau jemaah lain dengar perkara yang sama, imam silap, maka kita beri teguran kepada imam. Tapi kalau telinga dia seorang je dengar, maknanya
kemungkinan besar imam baca betul, cuma telinga dia je yang silap dengar. Tapi memang ada satu masjid, dia imam baca sedap, qari, imam dia baca sedap, qari, memang baca ada semua betul, memanglah bila sebut qari, bacaan memang sedap, sebutan pun sedap betul, dari segi fasahah, tajwid semua betul. Cuma dia ada masalah sikit dekat huruf ihdinas siratal mustaqim. Bila dia sebut ihdinas siratal mustaqim, dia punya tebal sod tu nak hampir ke dad. Dia baca ihdinas siratal sebab dia baca Quran sedap, jadi orang tak perasan. Tapi sebenarnya ramai juga makmum yang sedar benda ni, tapi dia tak bagi tahu. Sebab bacaan imam tu dapat memukau jemaah yang lain. Tapi orang yang belajar tajwid semua, ada yang bunyi, dia kata dengar sod ni macam dot. Mula-mula saya pun tak apalah, bila saya dengar sendiri memang adalah hampir-hampir, memang ada. Sebab sirat dengan dirat dia satu benda yang berbeza. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kalau dirat ni durat, maknanya apa? Kentut. Dia beza. Sebab itu perbezaan dia. Saya nak kata imam tersebut dot yang jelas taklah, tapi dia sod hampir kepada dot. Sepatutnya baca ihdinas sira. Ihdinas sira. Dia baca ihdinas, dia tidak ada angin, hamas angin, dia ada angin ihdinas, tapi dia ihdinas, dia macam tersekat, hampir begitulah. Saya taklah kata dia betul-betul tepat huruf dad, tapi dekat. Kita lihat aurat yang sebelum ini, dalil dia kita tak sempat bincang sebelum ni. An Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, daripada Ubadah bin Samit, dia kata aku datang berjumpa dengan Jabir bin Abdullah kami datang kepada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah kata aku pernah berjalan bersama Nabi dalam satu peperangan. Nabi pun semayang. Kemudian Jabir bin Abdullah kata aku ni ada satu kain selimut, macam kain selendang yang besar panjang. Zahabtu ukhalifu baina tarafaihi falam tablugh li wa kanat laha zabazib. Kain selimut ni aku cuba nak ikat pada hujung dia, tapi dia tak boleh ikat. Sebab dia pendek, maka terjuntailah kain tersebut. Fatnakastuha summa khalaftu baina tarafaiha, kemudian aku pun silangkan je bahagian hujung, aku silang, aku tak ikat sebab pendek. Summa tawaqastu 'alaiha la tasquta. Summa jitu hatta qumtu an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku silangkan kedua kain tersebut di hujung tengkuk aku. Aku cuba nak menyesuaikan kain itu, aku cuba nak bagi dia sesuai supaya tidak terjatuh kain tersebut bila rukuk dan juga sujud. Kemudian aku pun datang dan berdiri sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda pegang tangan aku. Nabi pegang tangan ketika aku sedang semayang tu. Nabi pegang dan Nabi putarkan supaya aku duduk sebelah kanan Nabi. Nak semayang jemaah laki-laki duduk belah kanan, maka duduk belah kiri. Kemudian Nabi tempatkan aku duduk sebelah kanan. Kemudian datangnya Ibnu Sakhar ni dia berdiri di sebelah kiri Nabi. Kemudian Nabi pegang tangan kami. Nabi pegang tangan belah kiri Nabi, belah kanan Nabi, dua-dua. Nabi pegang tangan Jabir, pegang tangan Sakhar. Dua-dua Nabi suruh, Nabi heret pergi ke belakang Nabi. Maka Nabi SAW memperhatikanku tanpa aku menyedarinya. Kemudian aku perasan Nabi SAW sedang memerhatikanku. Jabir kata, baginda memberi isyarat kepadaku supaya pakailah kain itu dengan betul. Kain selimut yang kamu pakai itu pakai dengan betul. Nabi SAW selesai daripada solat, Nabi beri teguran kepada Jabir bin Abdullah. Nabi kata, jika kain itu luas, silangkan kedua-dua hujungnya, dan jika kain itu sempit, ketatkan di pinggangmu. Nabi kata apa? Nabi kata, ya Jabir kata, labbaika ya Rasulullah idza kana wasi'an. Kalau kain tu luas, faqalif baina tarafaihi, maka silangkan, ikat dia, silangkan di hujung kain tersebut. Wa in kana dayiqan, kalau dia sempit, maka ikat dia di bahagian pinggang kamu.
Ini nak menunjukkan kain bila mana kita tak ikat. Macam kita pakai baju besar atau pakai baju Melayu yang tak bubuh butang, kemudian bila kita rukuk sujud dia akan jatuh bawah, nampak bahagian aurat dalam kita, nampak bahagian aurat daripada bahagian atas nampak. Itu yang menyatakan, dalil inilah yang menunjukkan Nabi pesan kepada Jabir pakai kain yang sempurna. Ini juga nak bagi tahu kepada kita, nak sembahyang buat persediaan yang sempurna. Sebelum sembahyang, kalau rambut tu panjang, pakailah kopiah ke, topi ke, songkok ke, yang boleh supaya rambut tu tidak menutup dahi. Bila kita nak sujud, setiap kali sujud dia akan angkat rambut, setiap kali sujud dia akan angkat rambut, sebab rambut dia panjang. Bukanlah batal sembahyang, tapi hukumnya makruh sebab dibuat persediaan. Begitu juga bila sebelum kita sujud, seluar ataupun kain kita ikat betul-betul. Ini sebelum sujud kita nak genggam, kita nak angkat seluar. Sebelum sujud kita nak genggam kain, angkat kain. Nabi suruh buat persediaan sebelum sembahyang. Bukan batal, tapi makruh lah. Ulama fiqh kata makruh. Ketika nak sujud itulah baru nak genggam seluar, nak tarik seluar, nak betulkan pinggang. Jadi itu semua sebelum sembahyang. Dalam hadis ni juga, bila satu orang datang, jangan duduk belah kiri, duduk sebelah kanan imam. Orang yang kedua datang, orang yang kedua duduk belah kiri, kemudian dua-dua akan pindah ke belakang. Maknanya imam, seorang pergi belah kanan imam, seorang pergi belah kiri imam, kemudian dua-dua undur ke bahagian belakang. Okey. Tapi masalah yang berlaku dalam hadis ni, Jabir duduk belah kiri, Nabi pegang tangan, pusing dia duduk sebelah kanan Nabi. Kemudian datang seorang duduk belah kiri, tapi duduk belah kiri dia duduk terus, dia berdiri terus belah kiri. Sepatutnya memang belah kiri, tapi dua-dua akan undur ke belakang. Tapi masalah Jabir pun tempat dia, Sakhar pun tempat dia, dua-dua tak nak berundur. Dua-dua tak nak berundur. Jadi Nabi pun nak ajar, Nabi pegang tangan dua-dua, letak bahagian belakang, supaya mereka duduk belakang Nabi. Sebenarnya ada satu cara lagi, Nabi maju ke hadapan, tapi Nabi nak menunjukkan perkara yang afdal. Yang afdalnya bukannya imam pergi ke depan, tapi makmum undur ke bahagian belakang. Jadi bila kita semayang, bila kita nampak ada satu makmum, satu imam, satu makmum, kita datang seorang, apa yang kita perlu buat? Duduk sebelah kiri imam. Kemudian dua-dua akan undur, makmum sebelah kanan, sebelah kiri akan undur ke bahagian belakang. Kalau itu yang Nabi ajar. Kalaulah dua-dua tak nak undur, maka imam langkah maju ke hadapan, maka makmum yang kiri dan kanan rapatkan saja. Imam yang pergi ke hadapan. Tapi dalam situasi ini Nabi nak ajar yang afdal, yang terbaiknya adalah imam tak bergerak, makmum yang bergerak ke belakang. Ini kalau macam tu boleh juga. Boleh je kalau imam kalau makmum datang dia duduk bahagian belakang. Sebenarnya dalam kitab fiqh sebut kalau dua orang makmum ataupun tiga orang makmum yang datang, takkan nak duduk sebelah kiri imam, dia duduk belakang imam. Kalau seorang duduk belah kiri, sebenarnya tujuan dia nak bagi tahu supaya makmum tu tahu. Makmum yang belah kanan tahu, imam pun tahu. Bila mana makmum belah kanan tahu, dia akan undur ke belakang sebab dia nampak ada belah kiri tu ada makmum lain sedang masuk. Itu tujuan dia. Ataupun makmum belah kanan dia buat dek je, dia tak nak bergerak. Kalau kita duduk belakang dah, kita dah duduk belakang siap-siap, makmum belah kanan dia tak nak bergerak. Kalau kita cuik dia pun dia tak nak bergerak. Jadi imam memang tak tahu apa yang berlaku kat bahagian belakang. Jadi pada ketika tu bila kita duduk belah kiri imam, kalau dua-dua boleh, kalau dua-dua undur, itu yang terbaik. Tapi kalau belah kanan tak nak undur, belah kiri je dia nak undur, tapi belah kanan tak nak undur, apa perlu buat? Imam perlu maju ke hadapan sebab imam tahu ada kehadiran makmum. Tapi kalau duduk bahagian belakang terus pun boleh, tapi yang terbaiknya duduk belah kiri dulu, kemudian baru undur ke bahagian belakang. Kalau dia datang seorang, kalau dia datang dua atau tiga orang, duduk terus bahagian belakang lah. Ataupun imam sedang semayang seorang aja, imam tu seorang,
datang jemaah 3-4 orang tak perlu duduk belah kanan imam, terus duduk belakang imam. Cuma kuatkan sedikit suara lah. Suara nanti kita akan bincangkan selepas ini mengenai dengan niat imam. Imam tak perlu niat pun tak apa. Kita jadi makmum wajib niat makmum. Imam tak perlu niat pun tak apa. Tak perlu niat imam. Imam tak tahu pun makmum ikut dia, tak apa. Dia takbir rukuk pun slow, takbir sujud pun slow, bangun sujud pun slow, tak apa. Tidak jadi masalah. Sembahyang kita sah je, sebab yang wajibnya adalah makmum niat mengikut imam. Imam tak perlu niat pun ikut, tak perlu niat jadi imam. Itu dalil yang pertama, nak bagi tahu Nabi tegur kepada Jabir, nak pakai kain pakai elok-elok, ikat elok-elok, jangan kamu nak rukuk dia pun jatuh sekali dengan kamu. Silangkan dan ikat elok-elok. Ini selalu kita bila pakai kain ihram, selalunya begitu lah. Kain ihram ni kita tak ikat dengan baik, bila kita rukuk dia akan jatuh. Tapi kain ihram ni selalunya kita pakai pada bahagian bawah, kita akan atas pusat. Itu okey, atas pusat. Janganlah pusat semata-mata atas pusat, tapi yang keliling itu semua bawah pusat. Bukan tutup pusat je, tutup pusat dan yang satu taraf dengan dia. Makna pusat di sini kita tutup semua yang atas bahagian pusat ni. Jangan pusat saja tutup. Pusat dan di sekeliling pusat kita tutup. Selalu kita pakai kain ihram kita akan tutup. Kita akan pakai bahagian tinggi lah kain. Kalau kain pelekat selalu kita pakai bawah pusat. Tapi kain ihram kita pakai tinggi selalunya. Cuma pakai kain ihram ni, tuan-tuan perlu tahu bila dalam bab haji, umrah dan juga haji, bila kita buat tawaf, kita akan buka bahu kanan kita. Itu disunatkan lah. Dipanggil term dia dipanggil ittiba'. Itu sunat, buka bahu kanan. Bila sunat, sekiranya tawaf tersebut diiringi dengan sa'i, mana lepas tawaf ada sa'i, maka disunatkan buka bahu kanan. Kalau tawaf saja tidak ada sa'i, maka tak perlu buka bahu kanan. Ada tawaf yang tidak ada sa'i, ada seperti mana tawaf qudum. Tawaf qudum kita boleh buat pilihan. Tawaf qudum, orang yang buat haji ifrad, dia ada dua pilihan. Sama ada sampai ke Mekah dia nak buat tawaf qudum kemudian terus buat sa'i, ataupun dia buat tawaf qudum saja, sa'i nanti. Tawaf haji baru dia buat sa'i sekali. Boleh. Jadi bila tuan-tuan nak buat apa-apa tawaf yang selepasnya ada sa'i, maka disunatkan buka bahu belah kanan. Selepas daripada tawaf, tuan-tuan akan solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf tuan-tuan akan tutup balik. Buka kain ihram, tutup bahu belah kanan balik. Kalau buka, sah semayang, cuma makruh kita semayang dalam keadaan bahu terbuka. Solat sunat tawaf. Lepas solat sunat tawaf kita buat apa? Kita akan sa'i tu tuan-tuan buka balik bahu kanan, buka bagi nampak bahu kanan. Dan tidak dinafikan bila kita sedang buat sa'i ni buka bahu kanan, adalah orang yang akan tegur kita. Itu perkara biasa. Orang yang tegur kita itu adalah bukan bermazhab kita lah. Sebab mazhab dia memang sa'i tak perlu buka bahu sebelah kanan. Bila sedang kita sa'i, ada orang tegur kita, tutup. Okey, tak apalah, kita diam je. Sebab dalam mazhab kita sa'i pun disunatkan untuk kita buka bahu kanan. Solat saja tutup. Ya. Makmum masbuk. Masuk kemudian. Yang pertama supaya menggunakan, ada di kalangan mereka mengatakan bahawa tak boleh curi. Ada di kalangan mereka mengatakan bahawa bila nak curi waktu makmum kedua sudah takbir ihram atau sebelum takbir ihram. Atau curi ibu sendiri pun tak patutnya atau tidak menjalankan. Dia bila kita jadi makmum, dalam kitab mazhab Syafi'i kita, dalam satu situasi je yang makmum nak cuit makmum yang lain.
makmum, dia cuit makmum yang lain untuk ikut bersama dia. Itu bila dalam mazhab Syafi'i kita situasi dia satu je. Bila mana saf yang pertama penuh, kita buka saf baru, saf kedua kita seorang je. Jadi kita kena cuit bahu depan selepas mengangkat takbiratul ihram. Kita kena semayang dulu, angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian kita cuit bahu depan, orang bahu depan, supaya dia undur ke bahagian belakang, supaya teman kita semayang lah, duduk saf nombor 2 ke saf nombor 3. Kalau semayang seorang, dalam mazhab Syafi'i kita makruh. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal batal semayang dia, untuk meraihkan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kita pun kata disunatkan kita semayang seorang pun sah je. Bukan semayang seorang, maksudnya kita ikut imam, cuma dalam saf tu kita berdiri seorang. Dalam mazhab Syafi'i kita makruh. Kita kena ajak orang lain, teman kita sekali. Itu yang disunatkan, kita cuit bahu orang depan selepas mengangkat takbiratul ihram. Kalau kita tak sampai, tangan kita pendek, kita depan sikit, kita angkat takbiratul ihram, kita depan sikit supaya tangan kita sampai. Lepas tu, lepas kita cuit, kita undur ke bahagian belakang, undur sikit. Tapi sebenarnya ada sebahagian mazhab yang lain tak bersetuju dengan perkara ni. Dia kata hadis yang menyatakan hadis ni hadis yang tidak kuat. Tapi dalam mazhab Syafi'i menyatakan disunatkan buat perkara tersebut, kerana dalam mazhab kita makruh berdiri seorang-seorang dalam saf, kena ajak orang lain teman. Jadi orang yang kita cuit tadi hendaklah dia berundur ke bahagian belakang, walaupun dia duduk saf pertama. Duduk saf pertama ni kelebihan dia besar. Nabi kata, "Lau ya'lamun nas ma fin nida' wa safil awal." Kalaulah manusia tahu kelebihan duduk saf yang pertama, kelebihan muazzin, pasti kamu tak akan dapati manusia mereka terpaksa cabut undi untuk berebut duduk saf yang pertama, berebut untuk melaungkan azan. Tapi bila mana makmum duduk saf nombor 2, dia berdiri seorang dia je, semayang berdiri seorang di dalam satu saf. Makmum yang duduk saf pertama kena undur di bahagian belakang, kerana nak meraihkan sahabat dia untuk mendapat pahala berjemaah itu lebih afdal berbanding dia duduk saf yang berdiri pada saf yang pertama. Berdiri saf pertama memang yang terbaik dah. Yang mana? Dia kalau dalam masalah tu cuma kita perlu kuatkan suara kita sikit je, kuatkan Bismillahirrahmanirrahim, usalli supaya makmum belah kanan tu tahulah, dia tahu kita sedang sembahyang, kita sedang sembahyang. Jadi dia undur sekali dengan kita, dia undur ke bahagian belakang. Ataupun imam, contoh kita nak jadikan dia imam, dia pun tak tahu kita nak jadikan dia imam, kita kuatkan sikit suara kita, sebab tak menjadi satu kewajipan kepada imam untuk niat imam, cuma kita kuatkan suara supaya dia tahu kita ada bahagian kanan dia atau ada bahagian belakang dia. Kita kuatkan sikit suara, kita tak perlu sentuh dia lah. Nak sentuh ni boleh bila mana contoh macam tadi, imam depan, ada satu makmum sebelah kanan, kita masuk belah kiri, kemudian kita dah undur belakang dah, yang belah kanan tak nak undur, kita pun cuik bahu dia lah supaya dia undur. Tapi selalunya kalau orang tak tahu, dia tak akan undur punya, dia tak akan undur, sebab dia memang tak tahu. Sebab apa cuik-cuik ni? Kita cuik hanya dibenarkan sekali je. Kalau cuik banyak-banyak kali, silap-silap pusing belakang, ditumbuk kita balik. Kita cuik sekali je. Kalau dia tak nak undur ke belakang, tak apa, biarkan dia. Tak, dia cukup sekadar cuik je. Kalau kita tarik pelan-pelan, kalau dia faham, kita cuik sikit pun cukup dah. Makna dia tahu. Kalau kita tarik perlahan-lahan, dia tidak faham. Bila dia tak faham, dia memang tak akan undur punya. Jadi kita cuik sikit je, kalau dia faham dia akan undur. Tapi sebenarnya pilihan yang lain, kita kuatkan suara kita sikit je, kuatkan suara supaya imam tu tahu, oh makmum ni sedang ikut aku. Ataupun kita undur di belakang,
kita sedang sembahyang, kita kuatkan suara, makmum tu akan undur sekali, yang duduk sebelah kanan imam. Kalau dia tak nak undur, kita cuitlah sekali. Cuit sekali. Kemudian dia pun kalau dia tak undur juga, tak apalah, biarlah dia. Cuma dalam kitab mazhab Syafi'i ini dia sebut satu je situasi untuk cuit ni. Tapi selepas daripada takbiratul ihram, selepas kita takbir, kita cuit makmum depan supaya undur ke bahagian belakang, sebab kita berdiri seorang aja, satu saf. Dalam mazhab Syafi'i kita makruh berdiri seorang dalam satu saf, kena ajak orang lain teman. Tapi bila kita cuit bahu depan, dia tak nak undur belakang, maka kita cuit bahu orang di sebelah dia pula. Mungkin kita bersangka baik, orang sebelah dia tahu, dia tak tahu undur ke belakang, orang sebelah dia tak mungkin tahu, kita cuit pula bahu sebelah orang di sebelah kanan dia. Kalau orang sebelah kanan dia nak undur juga, cuba kita cuit pula bahu orang yang di sebelah dia pula. Kalau tak juga, kita biarkanlah, cukuplah. Cukup. Tapi perbuatan tersebut jangan berturut-turut lah. Sebab pergerakan mengangkat tangan berturut-turut ni 3 kali pergerakan, 3 kali itu dikira pergerakan besar, boleh membatalkan sembahyang lah. Jangan buat berturut-turut. Riwayat hadis yang lain yang menjadi sandaran ulama fiqh tentang hukum aurat tadi, daripada Salamah bin Aqwa, dia kata, aku bertanya, wahai Rasulullah, inni akunu fi saidi, aku sedang memburu ni, wa usalli, dan aku semayang menggunakan pakaian yang satu je, tak jubah ke apa, satu je pakaian. Qala na'am, Nabi kata okey, boleh. Kemudian Nabi kata, wa zurruhu, butangkan pakaian yang satu tadi. Kalau kamu selimut ke, satu je selimut daripada atas sampai ke bawah selimut, tak apa, semayang sah. Tapi Nabi kata wazur rohu, butangkan dia atau kancinkan dia, walau bisyaukatin, walaupun dengan satu batang duri, supaya dia tidak terlucut atau tidak jatuh pakaian tersebut sehingga menampakkan aurat. Ini yang disebut dalam riwayat Ibnu Majah dan juga Imam Tirmizi. Ya. Situasi ini mungkin tak berlaku kita pasal Indonesia sekarang. Persoalannya sekarang ada yang mengatakan bahawa melipat dengan baju, Lipat baju. misalnya saya pakai panjang rambut, saya membayangkan begini, saat zaman Nabi dulu, kain tertutup, kemudian dah tertutup dia lipat lagi, itu yang dimaksudkan makruh. Apakah kita sekarang dengan kita panjang kita lipat juga makruh di dalam solat? Dalam satu riwayat, kalau nak pakai slipper dua-dua belah. Nabi larang kita pakai slipper ataupun kasut hanya pakai sebelah aja. Nabi larang tersebut ulama kata makruh. Sebab apa makruh? Dia mencarikan maruah kita. Sebab orang akan bersangka buruk kita. Orang punya pakai slipper sebelah, kasut sebelah, stokin pakai sebelah. Orang berpandangan, persepsi masyarakat, orang ni kurang sihat. Maknanya apa? Gila. Orang ni gila. Sebab pakai slipper sebelah je, kasut sebelah je. Sama juga dalam kita nak melipat baju. Kita nak lipat seluar kita, jangan lipat seluar tu sebelah sampai dekat nak separuh betis. Sebelah lagi biarkan labuh. Itu makruh. Sebab nampak dia makruh tu kerana mencarikan maruah. Dia menjatuhkan maruah kita. Maksud menjatuhkan maruah ni, orang tengok dia ni macam tak berapa sihat, tidak berapa betul. Kalau dua-dua tak apa. Kalau kita nak buat, kita nak lipat sampai siku, pastikan ni pun lipat sampai siku. Jangan ni sebelah lipat sampai atas siku, yang ni dia biarkan. Jadi yang tu yang Nabi larang, kerana dia menjatuhkan maruah seorang Muslim. Maksud menjatuhkan maruah ni adalah takut orang berprasangka dia bukan orang yang sihat lah. Sebab itu je. Tapi Nabi larang tersebut bukanlah larang yang menyebabkan kita berdosa kalau buat, tak. Cuma makruh je. Nabi nak jaga perwatakan seorang Muslim. Kalau kamu nak lipat dua-dua. Kamu nak seng-sengkan lengan kamu, buat dua-dua. Kamu nak lipat seluar kamu, buat dua-dua. Jangan sebelah buat, sebelah dibiarkan. Itu je tujuan dia.
mulakan saf yang baru lah. Mulakan saf yang baru, mulakan di bahagian tengah. Kalau ada orang start bahagian tepi, kita mula bahagian tengah. Kita mula. Kalau ada 2 ataupun 3 orang yang datang, kita ajak dia sekali join bahagian tengah, jangan duduk bahagian tepi. Saf bermula bahagian tengah. Kemudian yang terbaik sebelah kanan, kemudian barulah sebelah kiri. Tapi bila saya sebut sebelah kanan, semua bakat pulun belah kanan, biarkan belah kiri. Jadi dia akan jadi makruh tu. Ada sebagai ulama kata makruh sebab kita tak jadi dia balance. Kalau sebab itu sebelum imam start semayang, dia kena tengok bahagian belakang, pastikan saf rapat. Kemudian kalau semua saf pergi ke sebelah berat ke sebelah kanan, maka imam bagi tahu makmum yang sebelah kanan, sebahagiannya berpindah ke sebelah kiri. Sebab sebahagian ulama kita makruh. Sebab kita bila memanglah sebelah kanan lebih baik daripada sebelah kiri. Tapi kalau semua pergi belah kanan, siapa nak pergi belah kiri? Jadi pastikan ada orang, kalau sebelah kanan sudah ramai, masuk penuhkan bahagian sebelah kiri. Kalau imam tak start semayang lagi, imam suruh yang belah kanan pindah ke sebelah kiri. Supaya nampak saf tu okey, baik. Kalau tak, dia akan berat sebelah. Mulakan bahagian tengah. Kalau ada orang mula bahagian tepi, maka kita mula bahagian tengah. Bila kita start bahagian tengah, orang akan mulakan bahagian tengah. Walaupun dah 3-4 orang mula bahagian tepi, kita nampak ada orang lain lagi nak masuk sekali yang kita ajak dia join bahagian tengah. Jangan start bahagian tepi. Memang mulakan saf di bahagian tengah. Ada situasi Ustaz, dia sembahyang dah duduk tak ada Ustaz. Duduk. Dia makmum, tapi dia dah masuk lewat sikit. Saf kedua tak ada Ustaz. Semua dia pergi duduk terus dekat tepi dinding. Dia duduk saf nombor apa? Nombor 2, nombor 3? Saf kedua tapi duduk tepi dinding lah. Kita yang datang yang ketiga ni, nak ikut dia tepi dinding atau kita nak main ke tengah? Itu berlaku. Jadi tinggal ada seorang tepi lah. Kita kalau start semayang, kita duduk berdiri bahagian tengah. Kalau ada orang yang baru nak masuk masjid, kita suruh dia join sekali kita bahagian tengah. Itu jelas lah. Yang jelas sekarang ni, dia sudah takbiratul ihram. Tapi takbiratul ihram dia tepi dinding saja. Mana sebelum masuk saf lah. Dapat dia tak, mana saf belakang tak ada orang. Dia duduk belakang. Dia pergi Allah Akbar terus tepi dinding. Kita yang datang kedua ni, kita nak bagi duduk di tengah, tinggal di tepi sana ataupun nak join tepi dinding. Tak, kita mulakan bahagian tengah. Sebab ni biasa berlaku pada zaman Nabi. Dia nak kejar imam ni. Imam rukuk, dia rukuk kat belakang. Dia rukuk belakang, kemudian dia datang masuk saf sikit. Kemudian Nabi beri teguran lah. Nabi kata masuk saf, kemudian baru angkat takbiratul ihram. Sebab dia nak kejar untuk dapat rakaat bersama imam. Siapa dapat rukuk bersama imam, maka dapatlah rakaat tersebut. Dia rukuk belakang tu, semata-mata untuk dapat rakaat bersama imam. Kemudian dia slow, dia langkah ke depan sikit sampailah masuk saf. Maka Nabi beri teguran kepada dia. Nabi kata masuk saf, berdiri betul-betul, kemudian barulah angkat takbiratul ihram. Kalau dia seorang-seorang mulakan bahagian belakang, kita jangan ikut dia. Semayang dia sah, cuma dia tak mendapat pahala solat jemaah. Kalau imam sedang semayang, kalau imam semayang yang penuh pun 2 saf je, dia saf nombor 10 seorang-seorang dia semayang, dia jadi makmum, dia ikut imam tapi duduk saf nombor 10 belakang. Semayang berjemaah ada 2 saf je, dia duduk saf nombor 10, tetap sah semayang dia. Semayang sah, cuma tak dapat pahala jemaah. Kalaulah masjid tu ada 100 saf sekalipun, dia semayang saf yang ke-100 yang terakhir, yang sembahyangnya 2 saf je, dia duduk saf yang ke-100 tu, dia ikut imam, semayang dia sah.
tapi tak mendapat pahala jemaah. Bila duduk dalam masjid, dalam surau, walaupun besar macam mana pun, tapi dalam surau, dalam masjid dia tetap sah. Dia tetap sah, cuma tak dapat pahala jemaah lah. Kalau tak dapat pahala jemaah, lebih baik kita semayang seorang aja. Tak ada satu situasi tak. Apabila dia datang, stok sudah penuh. Tapi dia bila datang seorang diri, menjadi di belakang, mengikut apa yang saya pernah kata belajar lah. Kita dibolehkan duit orang di hadapan supaya berundur ke belakang supaya kita dapat gol. Betul. Okay. Dalam situasi ini, bagaimana dengan makmum yang sudah meninggalkan soft dia itu ke belakang, maka tinggal lompong sah. Lompongkan itu apa perlu diisi atau dibiarkan? Pasal kalau pergerakan semua yang bergerak sah. Maknanya kalau kita duduk di tengah, kita duduk orang tengah diundur ke belakang tinggal lompong. Bagaimana dengan orang yang di sebelah kanan atau kiri, dia perlu bergerak, setiap orang bergerak kan tinggal lompong. Dia setiap orang yang mana sebelah dia kosong, dia kena apa? Rapatkan. Bergerak, rapatkan. Cuma kalau ada jemaah baru masuk, dia terus masuk tempat soft yang first tu. Dia terus masuk aja. Jadi bila mana orang yang duduk soft nombor 2, dia berdiri seorang, dia cuik orang bahu depan. Kemudian orang yang depan dia undur ke belakang, kemudian soft tu kosong. Maka orang yang di sebelah dia kena rapatkan sampailah ke hujung tu. Semua rapat. Cuma kalau sedang rapat tu, tiba-tiba ada orang sedang masuk, orang tu terus masuk soft yang mana dia nampak soft pertama ada ruang kosong, terus masuk situ je. Sebab setiap ruang kosong asalnya bukan orang tepi yang masuk, orang belakang masuk. Contohnya ada soft nombor 2 kosong, contohlah soft nombor 2 kosong, bukan orang yang tepi tu rapat kan, orang yang belakang masuk depan. Orang yang belakang masuk depan. Kalau nombor 3 kosong soft, orang nombor 4 tu masuk ke depan. Soft nombor 4 kosong, orang yang ke soft nombor 5 masuk ke hadapan. Bukan orang yang berada soft yang sama tu. Melainkan situasi yang mana bila mana soft kedua ada seorang aja, dia cuik orang bahu depan undur ke belakang, memang tidak ada orang dah untuk penuhkan soft tu. Jadi orang dalam soft yang sama kena rapatkan. Tapi kalaulah semua ada 3 soft, tiba-tiba orang yang duduk soft yang kedua ni batal semayang, dia pun keluar. Siapa nak penuhkan soft nombor 2? Kalau ada orang baru masuk, dia buka pintu, dia baru nak masuk semayang, dia nampak soft nombor 2 kosong, dia boleh lintas depan orang semayang, terus penuhkan soft tu. Dia boleh lintas depan orang semayang untuk penuhkan soft. Sama juga bila orang yang batal semayang, dia boleh lintas depan orang semayang untuk keluar daripada semayang tu. Kalau dia duduk bahagian hujung ni, pintu ada satu je, dia batal semayang, macam mana nak buat? Dia boleh lintas depan orang semayang, boleh lintas. Tapi yang terbaik kalau dia boleh pergi ke bahagian belakang dulu, kemudian barulah dia keluar. Itu yang terbaik. Tapi kalau dia nak lintas depan orang semayang pun tak apa, sebab dia dah batal semayang, dia memang kena keluar semayang. Dia kalau di Mekah dia lain lah sikit. Sebab Mekah ni dia besar. Kemudian bilangan jemaah dia ramai. Jadi kalau kita nak satukan soh macam di masjid kita agak susah lah. Ada sebahagian ulama dia kata dikecualikan. Kalau di Masjidil Haram tak apa. Masjidil Haram ni kalau tuan-tuan tengok
imam, dia akan semayang dan dia pastikan dalam setengah jam sebelum semayang, depan imam tu dia akan clearkan. Sebab imam bukan duduk depan Kaabah. Imam dia ada apa? Ruangan dia. Dia ada ruangan dia. Tak salah saya, ruangan dia di antara rukun apa? Yamani. Rukun Yamani dengan Hajarul Aswad. Di situ. Tapi bukan dekat depan. Dia ada satu apa? Dia ada satu ruangan dia. Bawah tu. Imam selalu akan semayang di situ. Imam akan semayang di situ lah. Dan setengah jam sebelum semayang, dia akan pastikan ruangan tersebut clear. Memang tak ada orang semayang situ. Dia akan clearkan. Maknanya, kalaulah Kaabah tu ada bentuk dia empat segi. Bahagian tepi ni ada orang semayang, tepi ni ada semayang, tepi ni ada semayang. Tapi bahagian yang imam jadi imam tu, dia akan clearkan depan tu. Dia akan clear terus, clearkan depan tu. Sebab dia tak nak orang semayang di hadapan imam. Melainkan kalau musim haji tu kadang-kadang dia clearkan juga, tapi dia tak clearkan sampai depan Kaabah lah. Mungkin dia clearkan separuh aja, separuh. Sebab orang terlampau ramai, dia clearkan separuh aja supaya tak ada orang semayang depan imam. Tapi kalau musim biasa, dia akan clearkan sampai depan tu. Memang tak ada orang semayang depan imam. Sebab imam ada kala dia semayang di bawah, ada kala dia sembahyang di atas. Tapi selalunya dia akan sembahyang di bawah lah. Semayang di bawah. Sebab atas tu, tak salah saya, bukan tempat jadi imam sebenarnya. Kalau tuan-tuan lihat, dia akan semayang di bahagian tu, bawah. Okey. Saya nak sebut pada pagi ni sikitlah. Ada beberapa tempat situasi yang imam wajib niat imam. Sebelum saya masuk, suka saya sebutkan, imam ni dia tak wajib niat imam. Dia semayanglah subuh ke zuhur ke asar, dia semayang saja. Aku semayang fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Sah tak semayang imam tu? Sah. Dia niat imam? Tak, dia tak niat imam. Sah semayang dia. Makmum, saja aku semayang fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, dia ikut imam tapi dia tak niat makmum. Tak sah semayang makmum. Sebab imam dia tak terikat apa-apa. Dia nak semayang, dia tak terikat apa-apa pun. Tapi makmum dia terikat dengan imam. Dia tak boleh rukuk sebelum imam rukuk, dia tak boleh sujud sebelum imam sujud. Dia ikut imam tapi tak niat makmum, maka batal semayang makmum. Imam tidak batal semayang sebab dia tak terikat apa-apa. Cuma imam tak dapat pahala lah, sembahyang tak dapat pahala berjemaah. Tapi semayang dia sah. Cuma ada beberapa situasi yang wajib imam ni niat imam. Ada 4 situasi dia. Situasi yang pertamanya adalah sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat tak dapat tidak, imam mesti niat imam ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram ni imam mesti kena niat imam. Kalau dia tak buat, dia tak niat imam, dia niat sembahyang Jumaat saja, aku sembahyang fardu Jumaat 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala, tak niat imam, sembahyang dia tak sah. Sama ada bilangan makmum 40 orang ataupun lebih 40 orang. Sebab syarat Jumaat bagi mazhab Syafi'i kena 40 orang sekali dengan imam, 40 orang. Kalau 40 orang wajib niat imam, kalau lebih 40 orang pun wajib niat imam. Walaupun cukup-cukup 40 orang pun wajib niat imam. Sama ada dia di kalangan orang yang wajib Jumaat ataupun orang tak wajib Jumaat. Contohnya, dia ni orang yang sedang bermusafir. Dia keluar pada rumah sebelum azan subuh lagi pada hari Jumaat. Memang tak ada kewajipan Jumaat ke atas dia. Dia nak sembahyang zuhur pun sah. Walaupun dia keluar daripada rumah dia, sebelum azan subuh, sampai ke destinasi pukul 10 pagi. Jumaat wajib? Tidak wajib Jumaat. Tapi dengan syarat lah, dia duduk dekat destinasi dia tu kurang daripada 3 hari. Contohnya lah, dia nak pergi ke Kedah,
Daripada Kuala Lumpur nak bagi ke Kedah, bertolak sebelum azan subuh hari Jumaat. Dia dah keluar dari rumah dah. Sampai Kedah pukul 9 pagi sampailah. 9 pagi. Kemudian dia nak balik Kuala Lumpur bila? Lusa dia balik Kuala Lumpur. Maka azan Jumaat dia kena pergi Jumaat, tidak wajib Jumaat. Dia nak pergi boleh, dia nak sembahyang Zuhur boleh. Sebab dia keluar rumah dia sebelum azan subuh lagi. Kemudian dia duduk pula, lusa dia akan balik. Jadi makna tak sampai 3 hari pun duduk situ. Jadi hukum dia boleh. Boleh apa? Boleh untuk meninggalkan sembahyang Jumaat. Kalau dia pukul 9 dia sampai ke Kedah, tiba-tiba member dia, kawan dia suruh dia jadi imam. Jadi imam dekat masjid tu. Maka dia pun jadi imam. Adakah wajib niat imam? Niat imam tetap wajib walaupun tidak wajib Jumaat ke atas dia. Tak ada apa-apa kewajipan Jumaat, niat imam tetap wajib. Kalaulah dia tak niat pada takbiratul ihram, dia niat pada pertengahan je, lepas takbiratul ihram baru dia niat imam, sebab dia terlupa niat imam tadi ketika takbiratul ihram, maka tak sah. Dia wajib niat imam ketika takbiratul ihram. Berbeza dengan semayang zuhur, semayang asar, semayang subuh, imam tak niat imam, dia terlupa niat imam. Bila dia ingat rakaat ketiga baru dia ingat semayang zuhur nak niat imam, baru dia teringat dia tak niat imam. Dia niatlah, sahaja aku menjadi imam, niat tu je, sahaja aku menjadi imam. Maka dapatlah sembahyang berjemaah bermula rakaat ketiga sampai habis. Rakaat pertama, kedua dia tak niat imam, tak dapat pahala berjemaah. Niat imam boleh di tengah-tengah, di tengah-tengah sembahyang ataupun di awal pada takbiratul ihram. Untuk solat Jumaat tak boleh tengah-tengah, dia memang wajib pada ketika takbiratul ihram. Samalah seperti mana jamak dan juga qasar. Jamak ni tuan-tuan boleh niat di pertengahan sembahyang. Saja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lepas takbiratul ihram baru teringat, ataupun dia memang sengaja untuk tak nak niat ketika takbiratul ihram, dia niatlah lepas tu, ketika rukuk, ketika sujud pun boleh. Niat apa? Niat dalam hati, aku nak jamakkan sembahyang zuhur ni dengan sembahyang fardu asar. Cukup dah, itu saja. Niat jamak. Niat jamak bila-bila boleh, tapi syarat pada sembahyang yang pertama untuk jamak takdim. Yang sebelum ni kita ada bincangkan. Qasar tetap pada takbiratul ihram. Apa maksud qasar? Mana nak niat 2 rakaat tu. Qasar ni mana niat 2 rakaat ketika takbiratul ihram. Saja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat itu ketika takbiratul ihram. Kalau dia niat selepas tu, maka dia tak boleh buat 2 rakaat, dia kena buat 4. Contoh, saja aku sembahyang fardu zuhur dijamakkan dengan sembahyang fardu asar kerana Allah Ta'ala. Tengah sembahyang, aku tak niat qasar tadi, niatlah 2 rakaat. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh niat qasar tengah sembahyang. Niat qasar pada takbiratul ihram sahaja. Niat jamak boleh tengah-tengah sembahyang. Sedang sembahyang tu kita boleh niat jamak. Itu yang saya nak bagi tahu. Situasi yang pertamanya adalah wajib bagi imam niat imam pada sembahyang Jumaat. Bukan niat sembahyang Jumaat. Niat sembahyang Jumaat memang wajib. Tidak kira lah imam makmum, memang wajib. Wajib niat sembahyang Jumaat. Makmum wajib tak niat sembahyang, niat makmum ni sembahyang apa pun wajib. Tak kira lah sembahyang fardu zuhur, fardu asar, sembahyang Jumaat, semua wajib. Imam yang wajib pada sembahyang Jumaat saja niat imam. Bukan niat sembahyang Jumaat tau, niat imam. Sembahyang Jumaat memang wajib niatlah sebagai niat sembahyang. Situasi yang kedua. Situasi kedua ni dia agak panjang, tapi kita sebut sikit lah. Kalau nanti kita akan sambung pada minggu-minggu yang akan datang. Solat yang kedua yang wajib niat imam adalah solat mu'adah. Solat mu'adah ni solat yang diulangi. Solat kali yang kedua. Contoh, tuan-tuan dah sembahyang fardu subuh. Tuan-tuan nak sembahyang subuh sekali lagi, rajin nak sembahyang subuh sekali lagi, boleh. Tapi ada syarat-syarat dia yang kita akan sebutkan. Cuma nak bagi tahu, kalau dia sembahyang kali yang kedua, di antara syarat-syaratnya adalah wajib berjemaah.
dia kalau sembahyang pertama berjemaah, sembahyang kedua wajib berjemaah. Kalau sembahyang yang kedua seorang-seorang, dia sembahyang subuh tadi seorang-seorang aja. Kemudian sembahyang kali yang kedua dia wajib berjemaah. Wajib berjemaah. Dia tak boleh sembahyang kali kedua sembahyang seorang-seorang. Dia kena berjemaah. Sebab sembahyang pertama jemaah, sembahyang kedua kena berjemaah. Jadi syarat-syarat yang kita akan sebutkanlah. Kalau tak sempat hari ni pun tak apa, kita akan sebut pada minggu yang akan datang. Cuma nak bagi tahu solat yang kedua ni hukumnya wajib niat imam. Contohnya tuan-tuan dah semayang dah. Dah semayang subuh lah tadi. Kemudian ada seorang sahabat ni dia baru sampai. Jadi kita nak bagi dia mendapat pahala jemaah juga. Kita kata tak apa, semayang sekali dengan saya. Kita dah semayang dah. Kita semayang sekali lagi bersama dengan dia. Maka kita jadi imam. Ataupun kita jadi makmum. Dia jadi imam. Kalau dia jadi imam, kita jadi makmum, memang wajib lah. Wajib niat makmum sebab semayang berjemaah. Kalau kita jadi imam, dia jadi makmum, kita dah semayang fardu subuh, nak semayang sekali lagi, maka wajib niat imam. Niat imam tu wajib. Ini dipanggil sebagai solat mu'adah, solat yang diulangi untuk kali yang kedua. Solat yang diulangi untuk kali yang kedua hanya dibenarkan pada sembahyang fardu dan juga sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah sahaja. Kalau sunat-sunat lain tak disunatkan buat banyak kali. Contohnya qabliyah subuh 2 rakaat je. Tuan-tuan buat sampai 6 rakaat, buat sampai 4 rakaat. Saya dah buat 2 rakaat. Bangun lagi solat sunat qabliyah subuh 2 rakaat. Sebab rajin ni. Tak ada solat qabliyah subuh hanya 2 rakaat je. Kalau tuan-tuan nak buat 2 rakaat, qada yang semalam punya boleh. Qada solat sunat qabliyah subuh, qada yang semalam punya. Itu boleh. Tapi kalau rajin tanpa sebab nak buat solat sunat qabliyah subuh 2 rakaat, nak buat sekali lagi, itu tidak dibenarkan. Solat sunat, solat yang boleh diulang hanya 2. Solat sunat, solat fardu, solat subuh ke solat asar ke. Solat subuh walaupun lepas tak boleh sembahyang sunat, tapi mengulangi solat subuh dibenarkan, bahkan disunatkan. Mengulangi solat fardu subuh, solat sembahyang sekali lagi. Ataupun solat sunat yang disunatkan berjemaah, disunatkan juga buat untuk kali yang kedua. Dah buat kali pertama, buat lagi kali kedua. Ini untuk bagi orang yang rajin lah, tapi jarang orang kita buat. Dari segi hukumnya boleh, memang sunat, tapi kita dapat jaga semayang berjemaah, solat sunat rawatib jaga pun dah alhamdulillah lah. Solat sunat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur jaga, itu pun dah cukup. Kalau tuan-tuan dah jaga semua, nak lagi, maka bolehlah ulangi semayang fardu. Tapi kalau nak ulangi semayang fardu saja, semayang qabliyah zuhur tak buat, ba'diyah zuhur tak buat, qabliyah subuh tak buat, tapi nak sangat ulang semayang fardu, solat-solat sunat tu yang perlu kita jaga sebenarnya untuk menampung kekurangan semayang fardu. Peristiwa ni biasa berlaku pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi ada seorang tu datang, semayang dah habis dah, imam dah beri salam dah. Kemudian Nabi bagi tahu kepada sahabat Nabi, ada tak di kalangan kamu nak buat sedekah pada pagi ni? Apa maksud Nabi nak buat sedekah? Maksudnya sembahyang bersama orang yang lambat tu, orang yang baru datang. Sembahyang sudah habis dah, dia baru datang. Siapa nak buat sedekah? Siapa nak buat sedekah? Maka seorang sahabat ni bagi tahu dia nak buat sedekah. Maka Nabi kata sembahyang berjemaah dengan orang ni. Sebab dia tak sempat sembahyang berjemaah, dia datang lambat, imam dah beri salam. Jadi kamu sembahyanglah jadi imam dia ataupun jadi makmum dia, maka kamu dapat pahala sedekah. Sebab apa dapat pahala sedekah? Kamu telah beri kepada orang tu 27 ganjaran, kerana dia sembahyang berjemaah bersama kamu. Tetapi ada syarat-syarat dia, nanti insya-Allah kita akan bincangkan. Saya kira cukup sekadar tu dulu untuk pengajian. Dia ada 4 sembahyang yang imam wajib niat imam. Satu lagi sebelum saya terlupa, bila mana kita ni masbuk, bila mana kita datang lambat, imam dah habis sembahyang dah, ada orang masbuk, kita nampak ada orang sedang ambil wudu, maka kita jemaah sekali dengan dia, bukan jemaah dengan orang yang masbuk. Dalam mazhab Syafi'i kita okey, dalam mazhab lain mereka tak membenarkan ikut orang yang masbuk. Jadi bila mana orang yang sedang ambil wudu, dia sembahyang, jadi dia nak sembahyang, kita ajak dia sembahyang berjemaah sekali dengan kita.
Mana start daripada awal kita semayang dengan dia secara berjemaah. Betul, kita tunggu dia, itu lebih baik daripada kita ikut belakang orang masbuk. Sebab belakang orang masbuk dalam mazhab Syafi'i kita okeylah, mendapat pahala semayang pahala sembahyang jemaah. Tapi untuk meraihkan mazhab lain tidak membenarkan ikut belakang orang masbuk. Bahkan mereka kata semayang seorang lebih baik. Semayang seorang lebih baik daripada semayang di belakang orang yang masbuk. Bila mana sebahagian mazhab tidak membenarkan mengikut menjadi makmum kepada orang yang masbuk, bila dalam mazhab Syafi'i kita semayang seorang lebih baik. Sebab apa semayang seorang lebih baik? Semayang seorang semua ulama kata sah. Kita semayang seorang, imam dah habis semayang zuhur, kita semayang seorang, semua ulama kata sah. Tapi mengikut orang yang masbuk, mazhab Syafi'i kata sah, mazhab lain kata tidak sah. Melainkan kita jumpa ada orang datang sekali yang kita ajak dia semayang sekali yang kita, itu yang terbaik lah. Tapi kalau tuan-tuan nak semayang berjemaah sekali orang masbuk pun sah je. Cuma nak meraihkan mazhab lain, itu je. Dalam tersebut bermakna kita mendirikan solat sedangkan orang yang masbuk masih solat. Betul. Saya pernah terdengar mengatakan bahawa orang yang buat sembahyang baru itu haram. Sebab apa? Kerana dia kata orang yang bermasbuk di masjid lagi, dia ni maknanya dia sudah menyambung solat bersama dengan imam dulu. Sedangkan kita patutnya dia kata kita pergi je lah, ambil seorang daripada yang masbuk itu, kita jadikan dia imam, yang lain ikut sama. Okey. Itu lebih baik kata kita. Okey, dia satu soalan lagi Ustaz. Bukan soalan saya tentang orang yang sembahyang 4 rakaat sebelum subuh. Mereka mengatakan bahawa istilah fajar dan subuh itu berbeza. Saya pernah dengar bahawa ulama Kufah dengan Basrah berbeza istilah. Bukan berbeza, bukan mengatakan berasingan. Apakah itu benar? dalam kitab Melayu lah, dalam kitab Melayu ni kadang-kadang dia buat beza kan, solat sunat fajar, solat sunat qabliyah subuh, solat sunat sebelum subuh. Tapi sebenarnya solat sunat fajar, fajar tu mana subuh? Fajar tu maksud dia subuh. Jadi solat sunat fajar adalah solat sunat subuh. Itu dia. Solat sunat fajar tu adalah solat sunat subuh. Walaupun dalam kitab, sebahagian kitab-kitab Melayu ni dia ada bezakan tau. Kata solat sunat fajar tu lain. Solat sunat fajar tu mungkin sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh dipanggil semayang tahajud. Tahajud lah sebelum azan subuh. Tapi lepas azan subuh tu solat sunat fajar. Sebab fajar tu makna telah terbit fajar sadiq. Makna telah masuk waktu azan subuh. Fajar sadiq. Kita solat sunat fajar. Solat sunat fajar tu dinamakan solat sunat qabliyah subuh. Fajar tu makna subuh. Solat sunat fajar, solat sunat subuh. Jadi solat sunat qabliyah subuh. Jadi solat sunat fajar tu saya melihat solat sunat fajar tu adalah solat sunat qabliyah subuh. Tadi yang kata tadi kalau ada orang yang sembahyang masbuk, kalau kita sembahyang seorang di belakang, sebenarnya dalam masalah ni, kalaulah kita ada 2-3 orang yang datang bersama dengan kita, kemudian imam pada rakaat yang terakhir, kalau rakaat sembahyang fardu zuhur tu rakaat yang keempat, selepas imam bangun daripada rukuk, kita ni ada beberapa orang baru sampai, adalah 2-3 orang baru sampai. Ulama dalam mazhab Syafi'i kita, dia kata buat jemaah yang baru, itu lebih baik. Sebab apa? Nak keluar khilaf. Ada sebahagian ulama kata kalau tak mendapat satu rakaat bersama dengan imam, tak dapat pahala jemaah tu. Dalam mazhab Syafi'i dapat, sebelum imam beri salam pun kita dapat pahala jemaah. Cuma nak keluar khilaf, perbezaan pandangan ulama yang kata dapat satu rakaat je bersama dengan imam, maka dapat pahala solat berjemaah. Tapi kalau dia sampai imam dah bangun rakaat terakhir daripada rukuk, maknanya takkan dapat satu rakaat lagi, takkan dapat satu rakaat daripada semayang imam.
maka kita boleh buat berjemaah dengan grup baru yang bersama kita. Ada 2-3 orang bersama kita baru masuk, kita buat grup baru semayang belakang. Tapi jangan semayang dulu. Kalau semayang dulu sah. Cuma makmum lain dia akan rasa pelik lah. Sebab apa? Imam semayang depan, ada orang buat jemaah, ada orang buat jemaah pula dekat belakang ni. Ini Syiah ke apa? Jadi sebenarnya tunggu jemaah habis dulu, kita buat jemaah di bahagian belakang. Tapi kalau nak ikut sekali dengan imam pun boleh. Cuma yang terbaiknya, sebab nak keluar khilaf tadilah, siapa yang tak mendapat 1 rakaat bersama dengan imam tak mendapat pahala sembahyang jemaah tu, maka kita mulakan jemaah yang baru. Kalau kita ada orang yang bersama kita, kalau tak ada, kita ikut je lah. Ikut je, sebab dalam mazhab Syafi'i kita dapat ketika imam Assalamualaikum nak beri salam tu, kita baru akbar, Allahu akbar, tetap mendapat pahala solat berjemaah. Cuma dapat sikit lah, tetap dapat sikit. Cuma sebagai mazhab lain dia kata dapat 1 rakaat baru dapat pahala berjemaah. Saya kira cukup sekadar tu dulu. Ya. Salam yang kedua sebelum perkataan kum. Salam yang pertama sebelum perkataan kum. Apa dia? Ini istilahnya. Sunat tahiyatul masjid boleh buat kasroh. Okey. Boleh? Okey, boleh. Sampai istilah dia kan. Betul. Okey. Okey, macam ni. Saya nak, dia sebenarnya solat sunat tahiyatul masjid di surau. Dia ada, kalau kita lihat pejabat mufti di wilayah persekutuan dengan di negeri Selangor, beza tau. Pejabat mufti wilayah persekutuan dia lebih melihat kepada term. Dia tak bukan term. Dia lihat kepada apa? Maqasid. Maksud surau lebih kurang apa? Masjid. Cuma dia bagi tahu surau dan nak buat tahiyatul masjid itu dibenarkan untuk solat tahiyatul masjid itu surau yang didirikan sembahyang Jumaat dan juga masjid. Itu saja. Itu di wilayah persekutuan. Di negeri Selangor dia ikut dari sudut bahasa. Makna bila surau, tak kiralah surau yang didirikan Jumaat, surau yang tak didirikan Jumaat tak boleh buat tahiyatul masjid. Itu beza dia lah. Beza dia. Di wilayah persekutuan, pejabat mufti kata boleh. Boleh apa? Boleh niat i'tikaf dan solat tahiyatul masjid di masjid ataupun di surau yang didirikan sembahyang Jumaat. Di negeri Selangor, pejabat mufti dia kata dibenarkan di masjid sahaja. Di surau, sama ada surau yang didirikan Jumaat, surau yang tak didirikan Jumaat, tidak dibenarkan solat tahiyatul masjid. Jadi dia akan memberi satu implikasi hukum lain. Apa hukum lain? Maksudnya di negeri Selangor, perempuan yang haid boleh masuk masjid, boleh masuk surau, boleh akad nikah dalam surau, walaupun surau yang didirikan Jumaat. Sebab mereka kata surau yang didirikan Jumaat bukan seperti masjid. Itu dia punya implikasi hukum lain lah. Mana perempuan yang haid, kalau dia haid boleh akad nikah dalam surau yang didirikan Jumaat di negeri Selangor. Berbeza di wilayah persekutuan, kalau surau yang didirikan Jumaat, perempuan yang haid tak boleh masuk, tak boleh akad nikah dalam tu. Kalau surau biasa, negeri Selangor pun boleh, wilayah persekutuan pun boleh. Okey Saya kata cukup sekadar dulu. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, kita jangan lupa kita solat sunat lah 2 rakaat, sama ada isyraq ataupun solat sunat duha. Akan mendapat pahala haji yang sempurna, insya-Allah.